siapakah yang patut turun ke dalam kubur? Siapa dia nak turun dalam kubur ni? Kita ni main badi tolak ni. Nak turun dalam kubur ni ada etika dia, ada adab dia, bukan main bagi tolak je. Ada setengah orang ni minat sungguh dia turun dalam kubur. Sebab yang pertama bila nak turun dalam kubur, orang bagi kain batik selak pakai sini. Naik tu boleh apa-apa pula. Kita kata jangan duk main kak. Nak ngutip kain di dalam kubur, kita kutip pahala kan yang besar. Baik. Tulis tepi. Tajuk dia, siapakah yang patut turun dalam kubur? Sunat pengkebumian mayat itu dilakukan oleh laki-laki. Jangan. Walaupun mayat itu perempuan, wanita yang mati, jangan pula mari ustazah. Wanita ni mati, saya mau turun. Ustazah kita tepi. Kita ini urusan laki-laki ni. Sunat mengebumikan turun dalam kubur itu siapa? Orang laki-laki. Sama ada mayat itu laki-laki atau perempuan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Aba Talhata, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Talhah turun dalam kubur anak perempuannya, Ummu Kulthum. Tengok ni. Hazal hadis rawahul Bukhari. Hadis yang Nabi suruh Abu Talhah turun dalam kubur ni diriwayat oleh Imam Bukhari. Tengok nota nombor 2 di bawah. Dan Abu Talhah ini ajnabi, bukan keluarga si mati, asing dari Nabi, maknanya bukan daripada adik-beradik ke apa, tidak. Akan tetapi Abu Talhah antara orang saleh yang hadir, dan di sana tidak ada laki-laki mahram kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahram dia tidak ada. Maka barangkali ini dia panggil ihtimal, barangkali dia mempunyai uzur. Demikian juga suami dia. Suami dia tak boleh turun juga. Dan saudara perempuannya Fatimah. Saudara perempuan dia Fatimah, tulis. Tak ada nama Fatihah anak Nabi. Tukar. Betul dia punya cetak. Fatimah dari mahramnya. Kalau nak kira, kalau orang perempuan boleh turun, Fatimah akan turun, kan? Dan selainnya berada di sana. Yang orang lain di situ. Maka ini menunjukkan bahawa wanita tidak ada jalan untuk memasukkan mayat ke dalam kubur dan mengkebumikannya. Pandangan ini ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Maknanya isu tanam jenazah ini laki-laki. Baik, siapa mereka? Sebab apa laki-laki? Tulis. Yang pertama kerana hadis Anas. Yang kedua, tulis nombor 2, kerana memasukkan mayat ke dalam kubur memerlukan kekuatan. Mai lah. Dah lah terjun turun dalam kubur, kan? Mana nak sambut dia pula bawa, kena kuat. Kena kekuatan. Dan lelaki lebih layak dengan yang demikian. Orang laki-laki lebih layak daripadanya. Jika dilakukan wanita, maka ada kalanya terbuka sebahagian tubuhnya. Jadi tidak sesuai lah. Tak sesuai. Mari duduk wanita gitu, wakija tengah orang ramai gitu. Akan tetapi wanita yang membawa mayat perempuan itu dari tempat pemandian ke tempat jenazah kerana mereka mampu melakukannya. Jadi wanita waktu sudah dia mandi, boleh jadi angkat mayat itu ke mana? Ke tempat persiapan jenazah, tajhizul mayit. Nak kapan? Kalau nak pergi ke masjid pun tak apa. Nak turun dari kubur, lah. Selesai kita. Orang yang buat turun mayat dalam kubur, laki-laki. Dari sudut laki-laki pula, siapa yang lebih layak? Tulis, siapa yang lebih patut, lebih layak? Wa aular rijal, lelaki yang lebih layak, lebih patut mengkebumikan mayat, ialah orang-orang yang lebih layak mensolatkan mayat. Kita dah bincang dalam siri yang dulu, siapakah yang layak, yang patut menjadi imam solat.
Maka orang tu yang patut turun dalam kubur dari sudut darjat kekerabatan, qarabah dia, dari sudut sifat-sifatnya, maka didahulukan bapa. Ayah dia utama jadi imam, maka dia juga utama turun dalam kubur. Kemudian datuk dia, kalau sihat lah, kalau orang tua ni tak larat, biarlah kan. Kemudian anak lelaki, kalau ada anak laki-laki turun dalam kubur, ke bumi ke mak. Kemudian cucu lelaki, kemudian saudara, adik-beradik dia lah, dan seterusnya. Itu sepatutnya begitu. Orang yang karabat paling dekat. Jika mayat itu perempuan muslimah yang meninggal dan mempunyai suami dia ada, sehat, yang layak mengkebumikan, maka dia didahulukan ke atas bapa, anak dan seluruh kaum kerabat. Yang mati ni wanita, orang yang paling utama turun dalam kubur siapa? Suami dia. Biarlah dia pegang isteri dia kali terakhir, dia letak dalam kubur sebagai khidmat dia yang terakhir, dan dia orang paling layak pun. Atas dunia pun dia pegang, mati pun dia pegang lagi. Alhamdulillah. Jadi kena suruh suami. Dan jika dia tidak mempunyai mahram dari asabah, mahram tu orang yang haram nikah dengan dia, itu nama mahram. Asabah ni laki-laki yang penerima pusaka, dia panggil kalau tinggi darjatnya, maka pengkebumiannya dilakukan oleh mahramnya dari kerabat rahim. Kerabat rahim mana tidak asabah lah, seperti ayah kepada ibu, mahram tapi sebelah mak, sebelah ibu kita tak ada pusaka kan, kecuali adik-beradik si ibu lain tidak. Bapa saudara sebelah ibu dan bapa saudara ibu, jika mereka tidak didapati, maka dilakukan oleh orang asing yang soleh. Itu tuntutan. Maka di sini nasihat saya, Abu Anas afallahu anhu wa an walidayhi, kepada keluarga si mati. Kita tengok setengah anak-anak suami si mati ke, lepas solat jenazah, orang lain duk usul bini dia. Dia duk sibuk di tangga rumah, duk bagi sampul duit. Apa sekat cerita? Siapa dia suruh kerja? Awak ikutlah jenazah pergi kubur. Anak-anak dia ikut jenazah mak. Kalau ada atas kereta jenazah, naik kereta jenazah. Kalau orang pikul sekali. Sebab dia di antara orang yang utama turun dalam kubur. Baik, kita tak biasa, tak erti. 2/3 contohnya, suami, anak dia, seorang lagi ustaz turun untuk nak pandu, nak guide macam mana cara nak buka kan, nak letak. Bolehlah seorang. Ni dak apa turun ustaz turun. Untuk hodok gali kubur dah tu baju cuma pakai turun dia. Maknanya penghormatan terakhir dia panggil marasim. Kalau kita katakan protokol penghormatan terakhir kepada mayat tidak disempurnakan oleh keluarganya sendiri, ini kita kata menyalahi peraturan yang telah digariskan oleh para ulama dalam kitab yang kita baca ini.